Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahu azim. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi bicara tajuk besar dia, iaitu tarikh ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Kita masuk pada hari itu masih lagi tajuk dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang kewajiban kita beriktizam dengan syariat ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Di pada bulan sudah kita dah berhenti pada ayat yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin. Amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang bermaksud, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang kamu perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kita dengar ayat ni rasa takut juga, tuan-tuan. Peringatan amaran kepada orang-orang yang tak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ayat ni dia nak bicara tentang semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkait tentang bab ibadat semata-mata, bukan bab munakahat sahaja, bukan bab jenayah, bukan bab muamalat. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala kita kena ikut. Tak kira siapa kita, apa kedudukan kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kena ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, kena buat. Sebab tujuan matlamat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di atas muka bumi ni bukan tujuan saja-saja
Bukan Allah cipta tu saja-saja, ada tujuannya, ada matlamat dia. Tujuan yang utama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di atas muka bumi ni, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat Allah jadi kita. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja, cuma kadang-kadang syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala buat tu, yang hak dia suruh kita buat, mampu untuk kita buat. Syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajib kita buat, suruh kita buat, dan syariat-syariat yang Allah suruh tu mampu kita buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Memang mampu untuk kita buat, dan setiap amalan syariat yang kita buat tu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nak hamba-hambanya mengingati dia. Sebagai contoh ni, sembahyang ni kita bangkit pagi-pagi ni, Allah Subhanahu wa taala nak kita waktu pagi ni sebelum kita nak pergi buat kerja urusan lain, mula-mula sekali ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun kita nak buat, jangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semayang pun kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah suruh kita semayang pun kita tak buat, maka dalam semayang tu kan disebut dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sembahyang pun kadang-kadang orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau dia tak sembahyang, agak-agak dia ingat tak dengan Allah? Ni hak kita duk mai sembahyang sehari semalam 5 waktu ni pun kadang-kadang dalam sembahyang kita tipu sahaja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan sahaja, kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Beberapa kali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang dalam sembahyang pun kita tak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tu berapa minit Allah suruh kita ingat pada Allah. Yang sembahyang tu boleh minum dah agak-agak. Dalam sembahyang tu boleh makan tak tuan-tuan? Dalam sembahyang tu boleh bercakap-cakap tak? Bercakap pun tak boleh hak dunia. Bercakap pun tak boleh. Kalau nak doa pun doa kena bahasa Arab. Tak boleh bahasa lain daripada bahasa Arab. Nak cakap pun tak boleh. Nanti kita akan jumpa nanti perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau kita bercakap sebut satu huruf, kalau dia ada makna lain daripada ibadat tentang bab sembahyang, batal sembahyang kita. Nak habaq kata dalam sembahyang 10 minit, dalam sembahyang 5 minit hari-hari pun kita tak sibuk dengan keduniaan kita, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nak bercakap, nak jawab telefon pun tak boleh. Tak ada orang ganggu kita, tu pun kadang-kadang dalam sembahyang kita 5 minit, kadang-kadang kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sedang-sedang macam mana? Bagi salam. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang tu. Tu hak kita duk sembahyang pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah nu hak lok pada sembahyang kita. 8 jam kita tu, kalaulah kita ni tak mengingati Allah Subhanahu wa taala, tak sahut seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, lagi-lagilah bagaimana kita nak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat syariat-syariat ni, dan syariat yang Allah suruh kita buat ni mampu untuk kita buat. Sedikit saja selalu saya duk sebut, kalau sembahyang 5 minit, 10 minit tak lama pun. Sat lagi kena roti canai 5 minit agak-agak. Tuan Haji, tak tengah jam ke apakah? Kena roti canai sejam. Pukul 7.30, 8.30 balik. Lewat dah ni 8.30. Tak rasa apa pun. Tak, maksudnya apa? Yang lain tu masa panjang lagi Allah bagi pada kita. Kita puasa hari-hari, kita puasa ke Allah suruh dah. Hanya hak wajib, hanya bulan Ramadan sahaja. Hak bulan lain sunat saja, Isnin, Khamis dan sebagainya.
Hanya yang Allah Subhanahu wa taala wajib pada kita setahun hanya sekali sahaja di bulan Ramadan, itu pun di waktu siang. Malam kita puasa dah agak-agak. Balon lebih balon teruk daripada bulan lain lagi. Bulan lain 1000 Ramadan 3000 Zai. Ayam saja 5 jenis Zai. Ikan saja 4 jenis, penuh jari, nasiblah ada 10 jari. Kalau jari kita Allah bagi 20 jari, 20 jenis jari, 20 jenis makanan kita beli. Kita puasa hanya siang hari, malam kita berbuka. Zakat tuan-tuan, adakah hari-hari zakat? Cukup hau nisabnya, tu pun kalau cukup, kalau tak cukup tak perlu zakat. Haji tuan-tuan, adakah tiap-tiap ni lagi tak lepi lah tuan-tuan, Covid. Semua sekurang-kurangnya sekali, hak wajib sekali, hak dua sunat. Hak ketiga sunat tuan-tuan. Tu pun pi daftar lah agak-agak bila dapat agak-agak. Dia kata pak cik, 2040 je oi. Agak-agak dan dah 2040. Nampak lah duk mati pun umur muda-muda tuan-tuan. Dia kata pak cik 2040 lah 2020 20 tahun lagi tuan-tuan, agak-agak dan pi nampak macam gayanya batu dua, kampung batu dua. Kampung batu dua. Batu dua ketil tu. Baik. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata maka demi Tuhanmu pada hakikatnya mereka tidak beriman. Ni yang kita duk sebut selalu takut dalam hati kita ni, takut ni tidak disifatkan beriman. Sebab apa? Syarat nak masuk syurga yang kita duk sebut ulang-ulang kali duk sebut. Syarat-syarat nak masuk syurga, syaratnya orang tu orang yang beriman. Kalau orang beriman, orang Yahudi pun beriman tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kamu tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan kata Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang bukan Islam, tanya orang kafir, tanya orang Yahudi, siapakah yang menurunkan hujan di langit, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sesudah mesti? Nescaya mereka akan kata Allah. Mereka kata Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka rosak walaupun mereka percaya dekat Allah, tetapi iman mereka tu rosak. Tu kita jangan duk syirik dengan Allah. Tu kita berulang-ulang kali kita duk sebut selepas takbiratul ihram, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak syirik, kita ada iman. Walaupun iman tu kita Nabi sebut, walaupun iman tu besar zarah sekalipun, tetap dia akan masuk ke dalam syurga. Setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok tempohnya lah juga dia akan masuk syurga. Yang luasnya Nabi kata apa? Syurga yang hak dia ingin. Maksudnya dia masuk syurga tu ketika tu tak ada nama dah bagi dia. Dia keluar di badan api neraka dalam keadaan hitam, dalam keadaan ada tandanya penghuni syurga. Ketika tu ketika dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, buang habis hitam-hitam. Lepas tu dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan, aku boleh nak tengok orang dalam syurga. Dia masuk tuan-tuan, Nabi sebut tak ada dah bahabuan untuk dia, tak ada dah tempat untuk. Sebab kita ni tuan-tuan masuk syurga ni, tiap-tiap seorang kita ada syurga. Tok Imam ada syurga Tok Imam, Tok Bilal ada syurga dia. Ada tingkat-tingkat lah. Ada tingkat macam kita pagi ni lah. Esok syurga esok tak sama tuan-tuan. Awak tak sama, aku main hari tu hari sama, tapi awak duk tingkat tinggi. Hang niat etikaf, aku tak niat. Hang aku niat etikaf, hang tak niat etikaf, tak sama tuan-tuan. Hang bagi RM1, aku bagi RM10, tak sama tuan-tuan. Aku duduk sebelah depan, duduk sebelah belakang, tak sama kedudukan kita.
Dia masuk dalam syurga tu tidak ada tempat dah untuk dia berkeluar daripada syurga. Dia berkata, ya Allah, tak ada tempat dah untuk aku. Maka Allah kurniakan apa yang ada ingin atas dunia dulu ni. Kalau dia atas dunia dia ingin istana, Allah bagi dia istana yang luasnya istana tu 10 kali dunia. Luas mana agak-agak Tuan Haji? Tak tahu nak abang. Kalau kata luas Taman Mutiara pun tak sangka dah no. Luas Taman Mutiara pun tak sangka dah rumah kita, banglo kita. Luasnya 10 kali dunia. Tak tahu nak abang. Wallahu a'lam. Tu orang yang terakhir keluar daripada neraka setelah dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hatinya ada iman. Tapi kalau orang tu yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung, berharap, tertumpu lain daripada Allah Subhanahu wa taala, syirik, menyekutui Allah Subhanahu wa taala, sama ada syirik khafi ataupun syirik jali. Hak jali nampaklah jelas-jelas. Jelas mengutamakan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran ayat Nisa ayat 6 ayat 65 ni, Allah kata, maka demi Tuhanmu pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim. Kita kena jadikan Nabi kita tu sebagai hakim. Hakim ni tempat yang tinggi. Kena jadikan Nabi kita tu tepat memutuskan hukum. Apa yang Nabi putus tu kita kena ikut. Tak boleh kita nak lawan apa yang Nabi bawa. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi bawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi ni bukan saja-saja. Nabi bawa risalah, Nabi bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah beritahu dah pada kita. Nabi beritahu, wa innama ana qasimu wallahu yunti. Nabi ni dah beritahu dah, kita nak kena terima atau tak terima, selamat kita, tak terima tak selamat kita. Jadi Nabi bagi beritahu tu, nak abang kita duk sebut selalu, hak benar hidayah ni bukan kerja kita. Benar hidayah ni ialah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita suruh orang buat baik, larang orang jangan buat jahat. Kalau dari segi hak lama, dari segi lama dakwah yang kita duk sebut selalu, siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Ikut kan ramai ada pengikut dia. Kalau ikut-ikutkan pengikut Nabi Nuh ramai, dakwah bila lama mana? Allah sebut dalam surah Nuh ayat 5, qala rabbi da'autani qaumi lailan wa nahara, kata Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku malam dan siang. Batuk-batuk ramai tak? Ramai. Kita dakwah 30 minit Tuan Imam tu, Ustaz tu. Tak pergi berhenti tambah SOP ni bukan lama. Lepas tahu Ustaz bunyi-bunyi tu Ustaz berhenti Ustaz tak kira tengah jalan ke tengah highway berhenti kita punya SOP. Kita ikutlah, berhenti tengah jalan pun berhenti pilah, asalkan ada juga kuliah. Ni kadang-kadang masa sikit Ustaz tak ada buat kuliah lah. Tak boleh buat lama, jangan kita tinggal semua, buatlah sikit sekurang-kurangnya ada juga. Sebab apa? Kadang-kadang hak kuliah hak tengah jam tu orang tumpu pun, kalau buat sejam pun hak tengah jam tu lah. Hak lepas pada tengah jam tu kan, tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Ustaz ada nanti ke belah ni kata, awak lama-lama. Dia mengaji bukan lama-lama. Ni hak tengah jam ni kalau lagi bagus tuan-tuan. Tapi bukan sinilah, sini 2 jam pun tak apa. Ni cerita di Afrika tu. Afrika tak boleh tuan-tuan. Nah, apa kata ni hak Nabi bawa ni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja-saja. Kalau dari segi hak dakwah yang kita sebut ni Nabi Nuh tu lagi lama. Lailan wa nahara. Malam dan siang dakwah tu bukan macam kita tengah jam dakwah. Saya lagi maghrib lagi setengah jam pula, baru sejam kita dakwah. Tu pun ustaz berjalan meringkang dah. Oi, berjalan kemas Saya kuliah ni tahu tak? Di Taman Mutiara. Oi, kemas. Sat lagi kuliah pula maghrib. Oi, kemas dah kita tuan-tuan. Baru dakwah 1 jam kita rasa kemas, rasa bangga dah. Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya 950 tahun. Lailan wa nahara. Malam dan siang. Yang ikut dia ramai dah. 80 orang riwayat kata. 80 orang ramai pada kita bagi ni lagi.
Nabi besok Allah bukan tanya apa ramai hang dakwah ni. Allah tak tanya esok ni. Kamu buat dak, kamu ikut dak perintah Allah Subhanahu taala, kamu sampai dak Allah sebut dalam Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, kata Allah. Dan juga ahli keluarga kamu ni, hak di rumah kita waktu ni bangkit tidak ke kan? Jangan hak rumah orang lain ni, hak rumah kita lah. Hak rumah lain mana kita tahu saya. Hak rumah lain saya tak tahu, hak rumah saya. Bangkit lagi waktu ni. Kadang-kadang bukan kata anak. Dayahlah bangun. Hari inilah hari mereka nak cuti pun. Kalau di belah-belah, belah kita cuti lah, belah nurut sekolah. Hari inilah mereka nak cuti, bangun. Bagilah mereka tidur puas-puas. Hari lain dah bangkit awal dah. Kadang-kadang bukan anak yang tak bangkit, ayah pun tak bangkit juga. Hari inilah aku nak tidur pun, hari ni cuti. Hari lain kerja bangkit pagi 5 pukul 4 bangkit dah pergi kerja. Bukan kata anak, ayah, ibu ayah pun tak sembahyang. Ramai ketika ditanya pelajar-pelajar hak sekolah anda, siapa di rumah sendiri, siapa ayah mak tak sembahyang, kita suruh depa pejam mata. Siapa-siapa di rumah yang ayah mak tak sembahyang, tolong angkat tangan. Mak angkat tangan. Nak kata anak tipu nah, anak tak tipu, dia tahu, suruh depa pejam mata. Okey, beritahu di rumah siapa mak ayah yang tak sembahyang, tolong angkat tangan. Siapa pun tak tahu. Semua yang tahu cikgu ustaz yang tahu. Angkat-angkat tu dia ramai yang tak sembahyang. Hak maghrib insya-Allah, hak subuh subuh belum tentu tuan-tuan. Kan pertama-tama hari Ahad. Bini kata bangkit ni orang azan sampai nak komat dia duk Ahad. Kalau bila Ahad juga mentauhidkan Allah, tapi kita Ahad juga. Hari Ahad ni lah abang nak tidur. Hari lain dah abang bangkit pagi dah. Pergi kerja tu. Tapi hak perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita baik. Dalam perkara yang kamu perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan. Dalam hati orang yang beriman ni, kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Orang yang beriman dia tak rasa berat di atas perintah Allah. Malah perintah mana sekalipun orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati orang yang beriman tu, kata Allah, mereka tak rasa berat. Walaupun berat, orang nak buat perintah Allah berat, walaupun ringan tapi berat. Contoh dalam keadaan mencuri tu payah tak? Mencuri tu payah nak mencuri. Nak kena ada pistol. Tapi orang curi juga. Hak minum arak tu tuan-tuan, jalan melilang tu ramai orang minum. Duk main judi tu hilang duit ratus-ratus ribu, puluh ribu, ramai orang main tuan-tuan. Kadang-kadang hak benda yang dilarang tu, benda-benda yang menyusahkan kita, orang ramai buat. Tetapi hak benda yang hak Islam suruh, yang hak Allah suruh, yang hak Rasul suruh ni mudah yang kita buat. Tapi ramai orang yang tak buat. Sebab apa? Jalan menuju syurga ni susah tuan-tuan. Walaupun jalan senang tapi susah orang nak buat. Sebab syurga tu tempat yang mahal. Kita nak masuk mandi, nak masuk toilet pun kena bayar tak? Nak bayar. Macam Ibrahim bin Adham, ketika dia tinggal kemewahan kekayaan dia, dia orang yang bangsawan, orang yang berhartawan, dia tinggal kerana apa? Kerana nak mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lalu di suatu tempat orang mandi. Dia nak masuk mandi, orang yang jaga tempat yang jaga mandi tu kata, tuan nak masuk kena bayar. Orang tengok dia, orang menangis tengok dia. Sebab apa? Tak mampu dia nak masuk, tak ada duit nak bayar. Sedangkan sebelum ni dia orang kaya, orang hartawan, dia tinggal kemewahan dia. Dia nak masuk, nak mandi, dia tak ada duit, dia nak bayar. Orang melihat dia, orang menangis, tuan masuk, tak apa tuan, kami tolong bayar. Tak apa tuan masuk, kami tolong bayar. Maka Ibrahim bin Adham kata, aku menangis bukan kerana aku tak boleh masuk. Bukan kerana tu aku menangis kerana apa? Atas dunia nak mandi pun kena bayar, tambah-tambah syurga yang mahal, bukan free nak masuk. Maksudnya apa? Ada bayaran. Bayaran apa ni? Amalan-amalan yang kita buat ni. Sana esok ni tak ada duit kupang kita tak laku
Tak laku dah, harta tu tak laku dah. Hanya laku atas dunia sahaja. Maka kita gunakan harta kekayaan kita untuk jalan Allah sebagai bekalan kita untuk hari akhirat besok ni. Baik. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan kata Allah wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ikut sepenuhnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Semayang dia buat, tutup aurat dia buat. Ni kadang-kadang saya walaupun tak semayang, walaupun tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Kalau luar pun hang derhaka dengan Allah, kalau luar pun hang buat dosa dengan Allah, bayangkan luar pun hang musuh dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana hak dalaman tu nak baik? Dia kata, ustaz, walaupun saya tak tutup aurat, walaupun saya tak semayang, tapi hati saya tu ada tamam baik. Kalau luar pun kita jadi musuh dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ada 3 ayat di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Allah kata orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah kata Allah orang yang zalim, kata Allah. Allah kata siapa yang tak buat laksanakan perintah Allah, mereka itulah kata Allah orang yang fasik, kata Allah. Allah kata siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana keingkaran dia, mereka itulah kata Allah orang-orang yang kafir, kata Allah. Ini berat tuan-tuan. Dia kata, ustaz, dalam saya tu hati baik, walaupun luar tak tutup aurat, tapi hati baik dah tuan-tuan. Maksudnya apa? Dua-dua kita nak kena jaga. Wa inna fil jasadi mudghah iza suluhat suluha jasadi kulluhu wa iza fasada jasadi kulluhu ala wahya qalbi. Pada jasad manusia tu, kata Nabi, ada seketul daging. Apabila baiknya daging tu, baiklah semuanya. Apabila rosak ketulang daging tu, rosaklah semuanya. Ada wahya qalbi. Ketulang daging tu Nabi kata adalah hati kita. Kalau hati kita baik, insya-Allah luaran kita baik. Tapi kalau rosak ketulang daging kita, hati tu, maka rosaklah percakapan rosak, perbuatan rosak, semuanya rosak. Ini yang kita takut dia, kita kena terima semuanya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu. Apa yang didatang kepada kamu oleh rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya, maka tinggal 2 sahaja. Apa yang hak Nabi datang, ambil dan kita amalkan. Apa yang dilarang oleh rasul, tinggal. Bukan banyak pun. Hak dia suruh kita buat, mampu kita buat. Hak dia suruh kita larang, mampu tak? Mampu tak? Allah larang kita jangan minum minuman yang mabuk, arak, Allah tak bagi minum. Hak halal banyak tak? Berlambak-lambak pergi kat pasar hari tu. Pergi kat pasar malam, orang jual ayam. Berlambak-lambak ayam, berpuluh-puluh jenis ayam. Ayam temikai ada, ayam oring ada, ayam sirap ada, ayam leci ada, berpuluh-puluh ayam. Awak kita nak kedarah arak tu tak? Hak halal tu berlambak-lambak, ayam nyuk ada, ayam macam-macam ayam ada. Tapi ayam hak anu lah dia nak balun juga. Daging yang diharamkan Allah banyak dah? Tak banyak daging haram. Yang halal berlambak-lambak, lembu, usa, kancing, pelanduk macam-macam. Lembu kebau, macam-macam daging yang halal duk cari juga yang haram. Mudah tuan-tuan. Hak benda yang hak Allah larang tu sedikit Hak benda yang halal berlambak-lambak. Apa yang Allah Nabi suruh, kita ambil dan kita amal dalam kehidupan kita. Kita terima. Sebab apa? Sebab Nabi ni bukan saja-saja dia suruh. Hak Nabi suruh ni kan, Nabi kan sebagai sebut dengan tabligh, sifat tabligh, menyampaikan. Tugas Nabi beritahu. Beritahu tu Nabi kita sebut dah dulu. Nalah hari Nabi sebut, Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga
kecuali orang yang tak mau sahaja. Umat Nabi ni semua akan masuk syurga, Nabi kata, kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Siapa yang tak taat kepada aku, dialah yang enggan masuk syurga. Kita yang pilih sendiri. Kita yang pilih. Nabi kata, siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Siapa yang tak taat kepada aku, dialah yang enggan masuk ke dalam syurga. Salah siapa? Salah kita. Jangan kita salah siapa-siapa. Kita yang buat pilihan. Kita dah beri pilihan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan hak Nabi bawa. Itulah jalan kita. Lain daripada jalan tu, kita jangan duk ikut. Kerana apa? Jalan-jalan lain pada jalan Allah dan Rasul, jalan yang menyesatkan kita daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sikit satu lagi nak. Kita bagi perhabislah satu lagi. Yang terakhir, yang keempat, surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takuli khainina khasima. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki Allah. Janganlah kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Jelas dan terang, jelas dan terang ayat ni Allah beritahu, sesungguhnya kami telah menurun kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, iaitu Al-Quran. Di sana dalam Al-Quran tu ada hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum tu Allah Subhanahu wa taala yang putuskan, bukan Nabi. Allah yang putuskan, Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya utusan Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Al-Quran tu benda yang membawa kebenaran, supaya kita hukum dalam Quran kita Allah tu dengan kebenaran, untuk engkau menghukum di antara manusia apa yang ditunjuki oleh Allah Taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada kita, jangan kamu jadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Jangan kita jadi pembela kerana mengikut hawa nafsu, kerana kepentingan dunia. Kita sanggup menggadaikan maruah agama kita. Kerana apa? Kerana kepentingan dunia yang sementara. Kadang-kadang kerana harta, kerana kedudukan, kerana pangkat, kita lupa. Kita berani sanggup menggadaikan maruah agama kita. Di mana kita sebut sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada orang-orang yang di akhirat esok, ketika mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tu barulah mereka menyesal. Depa kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah dan Rasul, tetapi kami ikut pemimpin-pemimpin kami ikut pembesar-pembesar kami yang menyesatkan kami. Ya Allah, ya Allah, 2 kali azab ke atas mereka. Baik, nas-nas di atas merintah supaya mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnahnya sebagai hakim kepada semua yang berkait dengan muamalah sesama manusia, dan juga melarang pada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh itu, siapa memilih hukum-hukum lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bermakna dia telah sesat. Pilih daripada hukum Allah dan Rasul, maksudnya dia duduk dalam keadaan kesesatan. Ini yang kita tahu. Ikut perintah Allah. Ibadat kita ikut, ekonomi kita ikut, bab pemerintahan kita ikut. Islam nanti kita akan jumpa besok ni, Islam ajak kita sampai nak masuk ketika qada hajat pun dia ajak pada kita.
Tu kata agama Islam, agama yang tinggi. Agama Islam, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia ajak kita hak benda-benda yang hak kecil-kecil. Nak masuk ketika qada hajat, nak masuk langkah apa, nak keluar nak kena langkah apa. Sebelum masuk kita baca apa, lepas keluar kita baca apa. Sampai dia ajak kepada kita nak duduk qada hajat pun dia ajak. Tuan-tuan duduk je nak qada hajat. Tak tahu Zat pakai duduk duduk cangkung atas mangkuk jangan bahaya patah jamban tu. Kita pakai ikut kita. Islam ajak pada kita sampai nak duduk qada hajat, nak duduk qada hajat. Tidak ada agama yang ajak sampai darah tu. Tu kata Islam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab agama tu inna dina indallah hil Islam. Sesungguhnya agama ni di sisi Allah hanyalah agama Islam. Apabila agama Allah Islam tu agama Allah, maka sempurna dah. Sebab dia cipta kita. Bersama tu dia ada peraturan. Peraturan tu siapa buat? Allah Subhanahu Wa Taala buat peraturan untuk kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya dah sebut, apa yang Allah buat bukan untuk kepentingan Allah. Allah tak ambil faedah. Kita jangan duk ingat. Tak payah duk main sembahyang lah. Bagi Allah lemah lah sikit. Kita ingat duk ingat macam tu, tuan-tuan. Tak payah duk main subuh. Tak payah duk main mengaji. Tak payah duk buat perintah Allah. Bagi Allah lemah lah sikit. Kita duk sembahyang Allah kuat tak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat sedikit pun. Sembahyang walaupun semua orang sembahyang, Allah tetap berkuasa. Ataupun semua orang tak mau sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tetap berkuasa. Kita yang untung. Allah tak ambil faedah sedikit pun. Baik. Dan tidaklah patut bagi lelaki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan akan ada baginya pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasul, maka dia telah dengan sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini sama jugalah. Lelaki perempuan kena ikut. Tak kira lah lelaki perempuan. Apabila Allah dan Rasul menetapkan satu hukum, tak ada pilihan, dah ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita sebut ni, kita kena bersangka baik. Apa yang Allah putuskan semuanya baik untuk kita. Semuanya baik kita. Kalau semayang ada kebaikan, rokoknya orang buat kajian ketika kita rokok, darah perjalanan darah tu stabil. Itu bukan saja-saja. Semua kita kena kaji lah. Apa-apa yang Allah suruh tu ada hikmah-hikmahnya. Macam puasa lah kita sebut sebelum ni. Puasa ada hikmah-hikmah tentunya. Zakat ada hikmah tentu. Haji ada. Semuanya ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Hak utamanya akhirat lah. Sebab akhirat tu adalah kampung, tempat tinggal kita yang selama-lama. Dunia kita akan berpindah-pindah daripada satu alam. Masuk alam kubur saja, bermulalah kehidupan akhirat. Kita tengok jam pun lewat dah. Dia lama-lama ni kira lama ni tak. Tempat lain dia kata bunyi waktu syuruk tu berhenti dah. Jadi kita bagi lebih sikit lah. Lebih sikit. Baik. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk dalil daripada as-sunnah. Tadi dalil daripada Al-Quran. Kita akan masuk pula pada bulan depan dalil daripada as-sunnah. Wallahu a'lam. Terimalah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzubillahi kalimatil
الله تامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من شيء من الأسقام يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ارفعنا كل بلاء دنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجنس ومن الشيطان والإبليس وما يدر في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات مؤمنين مؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم والحمد لله رب العالمين سكن بالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته